Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang kedua dalam bab Reka Bentuk Elektronik. Okey, untuk objektif pembelajaran kita hari ini, kita akan menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Kita nak tengok ada berapa bahagian dan kerja-kerja pada setiap bahagian tersebut. Okey, untuk mikro pengawal kita ada 3 bahagian utama, iaitu bahagian input, bahagian proses dan juga bahagian output. Okey, jika tiada salah satu bahagian utama ni, jadi gagallah pembinaan sesuatu sistem kawalan tersebut. Okey, jom kita tengok bahagian yang pertama, iaitu bahagian input. Bahagian input ni kerjanya adalah untuk menerima isyarat. Dia akan terima isyarat daripada peranti input, dan isyarat yang telah diterima dia akan hantar kepada CPU, iaitu unit pemprosesan pusat. Unit pemprosesan pusat ni kan pada bahagian proses. Okey. Peranti input ni dia terbahagi kepada 2, iaitu digital dan juga analog. Okey, jom kita tengok apa je peranti input digital ni. Kita ada 5 switch tekan tutup, tekan buka dan mikro, penderia pergerakan ataupun kita panggil motion sensor, kita ada penderia air. Okey, itu untuk peranti input digital. Peranti input analog pula kita ada 3, penderia jarak ataupun kita panggil infrared distance sensor, penderia cahaya dan juga penderia suhu. Okey, bagi peranti input digital dia akan menghasilkan isyarat digital. Isyarat digital ni macam mana? Isyarat digital ni 1 ataupun 0. 1 ataupun 0. Di mana 1 akan mewakili 5 volt dan 0 mewakili 0 volt. Okey, itu adalah bagi peranti input digital. Dia akan menghasilkan isyarat digital 1 atau 0. Okey, kalau peranti input analog, peranti input analog ni dia akan menghasilkan isyarat analog seperti gelombang yang berterusan. Gelombang yang berterusan ni macam gelombang sinus. Okey, jom kita tengok pula apakah fungsi-fungsinya peranti input digital dan peranti input analog ni. Yang pertama adalah switch tekan tutup. Switch tekan tutup, okey, fungsinya adalah apabila kita tekan punat switch ni yang warna merah ni, okey, kalau kita tekan maka litar akan tertutup dan arus dapat mengalir. Okey, itu untuk fungsi switch tekan tutup. Okey, ini adalah dia punya simbol. Okey, bagi switch tekan buka ni apabila kita tekan pula dia punya punat ni, jadi dia dia bertentangan dengan switch tekan tutup. Okey, tekan buka ni kalau kita tekan litar akan terbuka, maka arus tak boleh lalu, jadi arus terputus. Okey, jangan confuse antara simbol tekan tutup dan juga switch tekan buka. Kalau tekan tutup dia punya simbol T terbalik ni ada di sebelah atas. Kalau switch tekan buka, T terbalik dia ada di sebelah bawah. Okey, itu adalah switch tekan buka dan tekan tutup. Okey, kita pergi kepada switch micro. Switch micro ni kita ada 3 kaki, iaitu kaki COM, kaki NC dan juga kaki NO. Okey, switch micro ni dia boleh bertindak, dia boleh berfungsi, dia ada 2 fungsi lah. Dia ada fungsi switch tekan tutup dan dia boleh jadi juga sebagai switch tekan buka. Tapi cara dia nak jadi switch tekan tutup dan switch tekan buka tu kena tengok syarat dia. Syaratnya terminal COM dan juga terminal NO perlu disambungkan. Jadi dia akan jadi switch tekan tutup. Kalau kita sambungkan wire pada kaki COM dan juga NC, maka dia akan jadi switch tekan buka. Itu adalah switch micro. Dia boleh jadi 2 fungsi mengikut kepada keadaan.
Okey, seterusnya adalah penderia pergerakan ataupun kita panggil motion sensor. Okey, ini adalah gambarnya. Okey, fungsinya penderia pergerakan ni adalah untuk kita kesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia ataupun haiwan. Okey, contoh macam gambar dekat sebelah ni. Jika berlakunya pergerakan, maka sensor ini akan mengesan pergerakan tersebut dan dia akan menghantarkan isyarat digital kepada mikro pengawal. Isyarat digital 0 dan juga 1. Okey, seterusnya adalah penderia air. Penderia air ni fungsinya adalah untuk kita kesan kehadiran air pada sesuatu tempat. Okey, jika tiada kehadiran air, maka isyarat yang akan diterima adalah 1, iaitu kita beri iaitu 1 bersamaan dengan 5 volt. Okey, jika ada kehadiran air, isyarat akan menjadi 0 dan 0 maka dia adalah 0 volt. Okey, contoh macam dekat contoh sebelah ni, jika dia masuk sebelum ni dia takkan dapat apa-apa bacaan dekat sini, dekat LCD ni. Selepas dia masukkan penderia air ke dalam air, maka penderia air ni boleh kesan air dan dia akan dapat bacaan dekat LCD ni. Okey, seterusnya kita masuk pada peranti input analog. Peranti input analog yang pertama adalah penderia jarak. Fungsinya adalah untuk mengesan dan membaca ukuran jarak antara penderia dengan objek ataupun halangan. Okey. Macam mana penderia jarak ni boleh mengesan adalah daripada penerimaan pantulan cahaya inframerah yang telah dipancarkan oleh penderia jarak. Okey, contoh macam dekat dalam gambar ni, kita ada satu robot yang diletakkan penderia jarak di hadapan dia. Okey, ini adalah halangan ataupun objek. Okey, nampak tak? Jika dia mengesan halangan, dia akan bertukar arah sehinggalah tiada apa-apa halangan di hadapan dia. Dia akan teruskan perjalanan dia. Okey, itu adalah untuk penderia jarak. Seterusnya adalah penderia cahaya. Penderia cahaya ni ataupun kita boleh panggil dia sebagai perintang peka cahaya. Ini nama singkatan dia LDR ataupun kita sebut dia LDR. LDR ni singkatan dalam bahasa Inggeris iaitu Light Dependent Resistor. Fungsinya adalah dia peka terhadap cahaya. Maknanya dia boleh menangkap cahaya lah. Jika ada cahaya, dia akan berfungsi. Penderia cahaya ni akan berfungsi. Begitulah. Penderia cahaya ni dia peka terhadap cahaya. Seterusnya adalah penderia suhu. Penderia suhu ni kita selalu jumpa dekat dalam termometer. Contoh macam kita tembak-tembak suhu sekarang ni kan, untuk kita cek suhu sebelum kita masuk kedai ke apa ke, kita akan guna penembak suhu tu. Dalam penembak suhu tu adalah penderia suhu ni. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengesan suhu dalam julat tertentu. Okey, itu adalah bahagian input. Okey, sekarang kita akan masuk pada bahagian proses, iaitu yang penting. Bahagian proses ni dia tak banyak, tapi fungsi dia kita boleh kerjanya adalah banyak. Macam tu. Okey, pada bahagian proses, kerjanya adalah dia akan menerima isyarat daripada input tadi, kemudian isyarat tersebut dia akan proses. Okey, siapa yang akan proses isyarat-isyarat yang telah diterima ni kan? Okey, CPU lah yang akan memproses isyarat-isyarat tersebut. Okey, kemudian CPU ni juga akan hasilkan isyarat kepada output. Okey, CPU ni macam mana kerjanya? Proses CPU ni dia akan melaksanakan atur cara ataupun data yang telah disimpan di dalam ROM dan juga RAM. Okey, jom kita tengok ROM dengan RAM ni. ROM dengan RAM ni kedua-duanya dia menyimpan data. Kedua-duanya menyimpan data, tapi kadar penyimpanannya berbeza. Kalau ROM dia menyimpan data
atau cara secara kekal ya. Dia menyimpan secara kekal. Okey, kalau RAM dia akan menyimpan data secara sementara sahaja. Maknanya dekat sini jika bekalan terputus, maka data-data yang disimpan akan hilang, akan terpadam. Okey, itu untuk bahagian proses. Seterusnya kita akan masuk pada bahagian output. Okey, kita nak tengok apa pula kerja-kerja pada bahagian output. Okey, output ni dia akan menerima isyarat yang telah diproses oleh CPU dan dia akan hantar isyarat tersebut kepada siapa? Kepada peranti output. Peranti output ni contohnya seperti diod pemancar cahaya ataupun kita panggil light emitting diode LED, pembas ataupun buzzer piezo, motor arus terus dan juga lampu LED. Lagi satu ada relay. Okey, seterusnya adalah diod pemancar cahaya. Kita nak tengok apa fungsi diod pemancar cahaya ni. Output apa yang dia boleh berikan. Okey, diod pemancar cahaya ataupun LED ni fungsinya adalah untuk mengeluarkan cahaya dan sebagai lampu perhiasan. Okey, diod ni biasanya kita guna dengan perintang sebab diod tak boleh terima voltage yang terlalu tinggi. Kalau awak bagi juga voltage yang tinggi kepada LED, maka LED tersebut akan rosak ataupun terbakar. Jadi kita gunalah bersama perintang untuk elakkan daripada LED kita rosak dan juga untuk kita kawal kecerahan LED tersebut. Okey, LED ni dia ada dua kaki. Yang panjang ni namanya adalah anode, yang pendek kita namakan dia sebagai cathode. Okey, seterusnya kita tengok simbol diod ni. Simbol diod ni ada positif, ada negatif. Okey, macam mana kita nak pastikan positif negatif tu? Okey, anode adalah bahagian positif, cathode bahagian negatif. Okey, jika ada garisan ni kan macam palang ni, mana itu adalah negatif. Okey, seterusnya adalah pembas ataupun buzzer piezo. Buzzer piezo ni fungsinya dia akan mengeluarkan gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. Okey, dengan cara dia menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi. Bunyi buzzer piezo ni sangatlah kuat ya, sangatlah berfrekuensi tinggi, sangat bingit sangat bingit orang kata. Bunyi beep, sangatlah bising. Buzzer piezo ni juga mempunyai kekutuban, iaitu kekutuban positif dan juga negatif. Okey, macam mana kita nak tentukan positif negatif ni? Senang je. Dia ada nampak ni wire merah ni. Wire merah ni bermaksud dia adalah kekutuban positif dan negatif adalah yang berwarna hitam. Okey, seterusnya adalah geganti ataupun kita panggil dia sebagai relay. Ini adalah simbolnya. Okey, fungsinya geganti ni adalah digunakan sebagai suis kawalan arus tinggi. Relay ni kalau tiadanya arus elektrik, dia takkan hidup. Relay ni akan hidup jika ada arus elektrik sahaja. Seterusnya adalah motor arus terus. Motor arus terus ni fungsi dia akan berputar. Dia akan berputar apabila adanya arus elektrik. Okey, motor arus terus ni dia ada positif dan juga negatif. Okey, dekat mana kita nak sambung, nampak tak? Dekat yang macam ni. Dekat situ kita akan sambungkan wire positif negatifnya. Okey, jika sambungan kita terbalik, jika kita sambungkan dalam keadaan terbalik, jika kita sambung betul, putarannya akan mengikut arah jam. Kalau penyambungannya terbalik, maka motor berputar berlawanan arah. Kalau kita pasang terbalik, bukan dia takkan hidup. Dia hidup tapi dia akan berlawanan arah. Okey, seterusnya
kadang-kadang motor arus terus ni digunakan bersama dengan pemandu motor ataupun kita panggil sebagai motor driver lah. Fungsinya motor driver ni adalah untuk nak memutarkan motor secara dua hala. Dua hala tu macam mana? Okey, contoh macam ni. Okey, yang merah ni adalah pemandu motor atau motor driver. Motor driver ni ada dua port, iaitu A dan juga B. Okey, contoh dekat sini, contoh port dekat sini kita buat dia sebagai ikut arah jam. Yang ini lawan arah jam. Itulah yang dimaksudkan dengan fungsi ni, fungsi yang memutarkan motor secara dua hala. Seterusnya adalah lampu LED 12 volt. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cahaya seperti LED yang tadi tu kan. Okey, itulah fungsinya. Tapi kalau lampu LED ni jika ada arus elektrik, barulah dia berfungsi, barulah dia keluarkan cahaya. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran seterusnya. Terima kasih semua.